Ya, dosa besar yang ke-38, iaitu orang yang mendengar ucapan rahsia orang lain. Orang yang mendengar ucapan rahsia orang lain, ataupun dia suka mengintip-ngintip, mencari-cari maklumat dengan tujuan untuk apa? Untuk mengaibkan orang tersebut. Terutama kalau orang yang tak sekupu dengan dia lah, kan? Tak sealiran dengan dia. Ya. Jadinya seperti mana yang dikatakan oleh pengarang ini, semoga dosa ini tidak termasuk dalam dosa besar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tajassasu. Maksudnya, dan janganlah kamu mengintip ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga dilarang, mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencari keaiban, kekurangan orang tersebut. Ya, harus saya sebut tadi tak? Kadang-kadang bila mana dia berlaku, bila mana kita musuh kita lah, ataupun kita menyimpan rahsia orang lain. Ya, kemudian bila mana kita dah tak berlagangi dengan dia, maka kita pun mendedahkan rahsia-rahsia tersebut. Dari segi lengkapnya ayat ini berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, Allah bagi tahu orang-orang yang beriman. Buntung kita ni sebab kita ni orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala nak kita jaga iman kita tu. Jadi Allah Ta'ala sebut, orang beriman ni dia tak seharusnya bersikap begini. Orang beriman ni jangan buat macam ni. Ya, apa yang Allah Ta'ala sebut? Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, jauhilah kamu daripada sangkaan. Disangkaan apa? Su'uzan lah, kan? Supaya apa? Supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Sangka buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Ya, daripada sangkaan. Sangkaan ini ialah benda yang belum pasti lagi. Sebab itu, one picture can give 1,000 meanings. Dengan gambar je macam-macam tafsiran orang boleh buat, tapi tak pasti lagi benda tu. Entah betul, entah tidak apa yang dilihat. Kan? Sebab itulah Islam melarang kita ni mudah buat kesimpulan. Ya, tengok macam ni, dia tengok macam tu, kan? Mudah buat kesimpulan. Kalau benda yang baik, tak ada masalah lah. Tapi bila benda yang menjurus kepada keburukan, padahal hakikatnya tidak demikian pun. Ya, tapi disebabkan kita ni mudah buat kesimpulan, kita suka baca tajuk saja, tak suka baca isi kandungan berita tersebut, kan? Sebab berita-berita ni biasalah, sebab dia nak cari dia punya pembaca-pembaca dia ni, maka dia buatlah tajuk-tajuk sensasi. Padahal kita baca biasa je pun, kan? Sebab tu normal, dia kena cari tajuk yang pelik-pelik sikit. Kalau anjing gigit orang, normal, tak ada masalah. Walaupun anjing gigit tu imam, kan? Normal lah benda tu. Tapi kalau tu imam gigit anjing, ini akan jadi highlight, akan jadi berita utama ni, buletin utama boleh masuk. Tu imam gigit anjing, kan? Anjing gigit imam normal, tak ada masalah pun, kan? Jadi kita cari benda tu. Dan orang pula suka macam tu. Dari tajuk yang dibaca tadi, terus buat kesimpulan, kan? Dia terus buat kesimpulan. Ni yang dilarang. Ya, sebab apa?
Kalau ada sangkaan itu husnuzon, sangkaan yang baik, tak apalah, kita lepas kita. Tapi kalau sangkaan tu buruk dan sangkaan itu tak benar sama sekali dengan apa yang kita sangkakan, itu yang datang dosa tu. Betul, Allah Ta'ala kata jauhkan daripada persangka buruk ini. Sebab apa? Sebab sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Ya? Dia akan bawa kepada fitnah. Kemudian disebut juga, Allah Ta'ala juga larang, ya, wala tajassasu, janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Ya, jangan mencari-cari kelemahan, aib orang. Sebab semua orang dia ada aib. Sebab kita ni manusia. Kesalahan tu pasti ada. Sebab nama manusia kan. Tapi tak semestinya kesalahan yang kita buat itu tidak menyebabkan kita terus kekal dalam tu, tak juga. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab dulu tu, sebelum dia masuk Islam kan. Dia antara orang yang paling dibenci orang Islam lah, sebab dia yang banyak menyiksa orang Islam, banyak menindas Islam. Tapi dia tidak kekal demikian. Akhirnya masuk Islam, berubah terus. Inilah manusia, khususnya umat Rasulullah SAW. Jadi kita ini, bila kita meletakkan hukum, seolah-olah dia takkan berubah selama-lamanya lah. Dia tetap kekal kat situ lah. Kan? Tak salah. Sebab tu itulah kenapa kita dilarang mencari-cari kesalahan dan juga keaiban orang. Hari ni betul dia buat salah, esok dia bertaubat, Allah telah ampunkan dosa dia, dia telah menjadi orang yang baik. Jadinya sebab tu bukan kerja kita lah. Dan juga janganlah setengah kamu, ya, wala ya'dad ba'dukum ba'dan, jangan kamu mengumpat setengah yang lain. Mengumpat tu apa? Cerita benda yang kena umpat tu tak suka dengar. Cerita-cerita yang mana orang kata apa, gosip yang mana membawa kepada berita buruk tentang diri dia, padahal tak betul pun. Kan? Ni jadi memang yang mengumpat. Umpatan ialah bila mana perkara tersebut kita ucapkan di hadapan Tuhan punya badan, dia tak suka dengan perkara tersebut. Ya, itu mengumpat. Kalau memuji tak ada masalah lah. Nak puji tak ada masalah lah. Ya, tapi mengumpat. Lepas tu Allah Ta'ala juga larang, janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Kenapa? Sebab akibat dia Allah Ta'ala tanya balik pada kita ni, pada orang yang mengumpat ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah Ta'ala tanya kita, engkau duk ngumpat-ngumpat orang ni, adakah kamu suka? Ya, adakah kamu suka orang yang kamu umpat itu? Adakah kamu suka memakan daging orang yang kamu umpat tadi? Kan? Adakah seorang daripada kamu ni suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maitan fakarihtumu. Ya, jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ibaratkan demikian, orang yang mengumpat, dia memakan daging saudara dia sendiri. Oleh itu, kata Allah, disebabkan kita ni orang-orang yang beriman, wattaqullah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima taubat, lagi maha mengasihani. Innallaha tawwabur rahim. Ni surah Al-Hujurat. Larangan kita bersangka buruk, larangan kita mengintip orang, mencari-cari aib orang, sanggup pergi mengendap rumah orang. Satu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dapat aduan yang kata orang ni, lelaki ni dia minum arak. Ya, maka Umar sebagai khalifah dia pergi, ya, dah minum arak, orang Islam lah tu. Kan? Tapi caranya tak betul. Sebab apa? Sayyidina Umar pergi dengan cara dia pergi mengintip. Dia panjat dengan bumbu kawan tu. Dan akhirnya betul. Minum arak betul lah. Kan? Maka dia pun apa lagi? Pergi pecah masuk lah. Tangkap orang tu. Makanya, apa kata yang kawan yang minum arak tadi? Umar, aku minum arak. Aku buat satu kesalahan. Engkau pecah masuk rumahku, kau dah buat beberapa kesalahan. Pertamanya, engkau intip aku dalam rumah aku sendiri. Rumah aku ni aurat.
Hak aku lah privacy. Memang aku buat salah dalam rumah aku, tapi kau telah intip aku. Quran melarang wala tajassasu. Kan? Dia pula kena sound. Padahal kau tu ni kan. Hak privacy aku dalam rumah aku. Kan? Maksudnya sampai pecah masuk rumah tu. Kan? Tu larang. Kan? Kemudian engkau ni telah orang kata mencemarkan nama aku lah. Mencemarkan maruah aku. Sebab bila kau pecah masuk itu orang akan tahu. Dalam masuk dengan cara tak betul. Kan? Umar pula terdiam. Apa aku pula kena sahur katanya. Kan? Sebab Quran larang. Sampai peringkat tu sekali. Jadi maksudnya, kita ni tak boleh nak berintip rumah orang. Bukan gitu maksud dia. Maksudnya ialah kesalahan-kesalahan. Contoh khusus khalwat katakan, itu isu lain. Itu dah menyebabkan risiko pada orang lain. Dia menyebabkan satu kesalahan lain. Ini dosa peribadi. Kan, dosa peribadi. Jadinya, judi katakan, judi dia bab lain. Dia dah panggil dari kawan-kawan dia. Kan, ini dah menyebabkan satu risiko lain. Tapi minum arak ni dia isu lain. Dia special. Kan, individu. Jadi sampai peringkat itu pun tak ada hak kita pecah masuk rumah orang. Kan, tambah hari ni pula nak masuk rumah orang macam saja kan boleh. Kalau tak ada waran tak boleh masuk. Ni senang-senangnya masuk lagi tak boleh, perundangannya. Kan? Sampai macam sebab apa dalam Quran juga sebut. Jadi bukanlah bermakna bila mana kita ayat Quran dipakai menyebabkan orang semua tak nak ambil tahu lagi lantak dia. Bukan. Tengok pada jenis orang lah. Kalau rumah tu jadi tempat penyimpanan dadah, tak kena nak diam. Tapi gunakan perundangan. Report pada pihak berkuasa, makanya dia gunakan waran, dia gunakan apa semua. Cuma zaman Sayyidina Umar itu betul lagi wujud benda macam tu lah, waran-waran ni, tapi cara tak betul. Cara dia masuk tu tak betul. Tu yang kau tersound dia balik, dia pun tahu. Ini tentang apa? Mendengar rahsia orang lain tadi, pergi cari mengintip, cari kesalahan dia. Nabi SAW juga dalam riwayat Bukhari daripada Ibn Abbas bersabda, "Man istama'a ila hadisil qawmin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuqu yawm al-qiyamah wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yanfuha fiha ar-ruh wa laysa binafihin." Artinya sesiapa yang mendengar perbualan sesuatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. Orang duduk cakap-cakap sama dia, kita menyebut pergi pasang telinga dengar. Dia orang tak suka dengar, kita pergi menyampuk, pergi dengar, pergi sibukkan diri. Maka telinganya akan dituang dengan cairan tembaga pada hari kiamat. Sesiapa yang mengukir patung, dia akan diazab dan disuruh untuk meniupkan roh ke dalamnya. Sedangkan dia bukanlah peniup roh. Nyukir patung terutama untuk sembahan tak. Riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Abbas. Ini cerita tentang mendengar rahsia orang lain dilarang. Intipan pun dilarang. Makanya isu ini dia tetap balik pada perundangan. Jadi bukanlah kita ini nak pergi sampai pergi aib, buka cerita orang, pergi tengok orang, buka tingkat, tengok tingkat, tak. Sekadar apa yang kita tahu dan kita maklumkan kepada pihak yang berkuasa. Tetapi saya sebut tadi, kalau misal kata perkara-perkara dosa maksiat yang dibuat tu merisikokan orang, membahayakan untuk kepentingan awam, memang kena beritahu lah. Kan, rumah jadi pot judi, rumah jadi pot tempat simpan dadah, memang kena beritahu lah. Rumah dia duk keluar masuk lagi perempuan, itu melibatkan kepentingan awam. Kan? Kemudiannya dalam dosa besar yang ke-39, larangan orang yang suka melaknat. 37 belum lagi sudah lompat lah. Okey, kita masuk pada yang 37 terakhir lah. Yang 37 ini ialah orang yang mendustakan qada dan qadar. Dosa besar yang ke-37 ini ialah orang yang mendustakan qada dan qadar. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan.
yang kita wujud hari ni, kita ada hari ni, alhamdulillah, kita bersyukur. Sebab apa? Kita ni lahirkan dalam keadaan sempurna, alhamdulillah, syukur sifat. Kan ada orang yang lahir tak sempurna sifatnya, orang kurang upaya katakan, atau orang kelainan upaya tak, kan? Jadi apa saja yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sama ada secara sempurna tak sempurna pun, itu adalah ketetapan yang telah diberi dia. Dia takdirkan dia lahir memang orang miskin, kan? Makanya itu ketetapan Allah. Dia kan memang dia ni orang kaya, lahir dalam kalangan anak orang kaya tu, itu ketetapan Allah SWT. Sebab ini adalah qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ketentuan Allah yang mana kita dalam menjalani kehidupan, kita kena harungi benda ni. Inilah ujian buat kita. Setiap orang dia tak sama perjalanan hidup dia. Dia tak sama dia punya ujian dia. Ya. Jadinya bila mana keadaan demikian, kita reda dan kita berusaha untuk, kalau misalnya kita ada kekurangan, perbaiki diri untuk tambah. Contohnya ilmu lah tuan. Bukannya orang lain-lain kita lain-lain semua dah cari pandai dah pun. So macam mana? Tambah ilmu. Dengan tambah ilmu dengan cara belajar. Itu tak sama setiap orang. Kan? Jadi kalau dia nak lebih, dia kena usaha lebih. Ya, dia kena usaha lebih lagi. Lebih juhud lagi untuk mendalami ilmu. InsyaAllah Allah akan tambah lagi ilmu dia. Dalam surah Saffat, ayat ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Padahal Allah telah mencipta kamu dan segala yang kamu lakukan itu. Bila mana ditiupkan roh saja ke dalam jasad janin ini, maka telah ditentukan dia rezeki dia banyak mana, hayat dia banyak mana, panjang mana dia punya umur. Ketentuan nasib dia semua dah ditiupkan, dah masuk dalam tu dah. Yang kita ada sekarang ini, kita cuma melalui perjalanan itu. Sebab itulah bagi orang yang dia memahami tentang qada dan qadar Allah, apa saja yang datang kepada dia akan reda. Ya Allah, aku reda ya Allah. Aku tahu ini semua takdirmu ya Allah. Bagi orang yang tak dapat terima, dia akan salahkan siapa? Salahkan Allah. Kenapa aku yang kena? Kenapa orang tak kena? Aku seorang yang kena. Hari tu dah kena, hari ni kena lagi. Bukan. Allah Ta'ala pertamanya, kita dengar tak? Ya, bila mana Allah Ta'ala uji seseorang tu, terutamanya dengan musibah. Yang pertama, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Kedua, Allah Ta'ala nak gantikan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak elakkan dia daripada tiba bencana yang lain. Ya. Yang keempatnya, Allah Ta'ala simpan untuk akhirat esok. Dekat dengan kesabaran engkau ni, digantikan dia dengan currency-nya ialah pahala yang besar. Sebab tu, apa saja ujian yang terima, kita reda. Ya. Bila kita reda, kita harap ini semua takdir Allah. Walaupun kita cuba dah mengelak dah pun. Contoh dulu lah COVID dulu dah elak dah ke tepis sini, jaga jarak juga, kena juga. Nah, makanya kita salahkan diri. Pasal apa guna juga, aku dah macam-macam aku buat. Aku pakai mask lalu lah, jaga jarak je. Kena juga dah. Allah bagi. Maka sabar dan harungi je lah benda ni. Bukan dengan cara menyalahkan takdir. Sebab itu Allah dah tentukan. Perjalanan kita ni tak sama. Ujian pun berbeza tak. Kalau Nabi Ibrahim, ujiannya dibakar dalam api. Ya? Dibakar dalam api. Nabi Yunus AS, ujiannya kena telan dengan ikan nun. Ya? Nabi Muhammad SAW, ujiannya sampai mereka tak dibunuh. Hingga Allah telah perintahkan Nabi itu berhijrah. Nabi Isa AS, ujiannya sampai dibunuh, diangkat ke langit. Itu para Nabi. Jadi kalau para Nabi pun ujiannya lebih hebat daripada kita, yang kita nak komplain buat apa pun, harungi. Sebab sebagai seorang beriman ini, dia beriman dengan qada dan qadar Allah SWT. Walaupun kadang-kadang kita cakap, alah aku cakap boleh lah, betul lah. Sebab setiap orang ujian dia tak sama. Saya dengan cara saya, tuan-tuan punya tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala dah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji lebih hamba-hambanya, melainkan dengan kesanggupan yang diterima oleh hamba-hambanya itu. Tak lebih. Bayangkan saudara-saudara kita dibunuh Palestin tu, kan? Yang dibunuh dia apa semua. Kalau kedudukan kepada kita lah gerak macam mana lah. Sedangkan mereka yang diuji demikian, imannya bertambah kuat, yakinnya pada Allah bertambah kuat. Ya? Tidak menyalahkan sesiapa pun. Diharungi sebab ini tanah air kita. Ini bumi orang Islam. Apa jadi pun jadilah. Ini peluang Allah Ta'ala nak bagi kita mati syahid. Peluang Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga dengan cara mudah macam ni.
Cuma kau kena hadap sikit lah. Benda yang tak posyok lah. Tapi janjinya manis. Kan? Seperti mana kisah Ashabul Ukhdud. Kan? Qutila Ashabul Ukhdud. Kan? Cerita pasal ni. Yang mana rakyat negeri tersebut dicampak masuk dalam parit yang dibakar dengan api. Seorang-seorang masuk sebab beriman je. Ya, beriman je. Amantu bi rabbi hadzal ghulam. Aku beriman dengan Tuhan budak ni. Sepanjang cerita dia tak. Tak ada masalah. Ujian keimanan itulah ujiannya. Walaupun masuk dalam api sekalipun, tapi itulah janji Allah Ta'ala. Hinggakan seorang ibu ketika itu, dia tengah peluk dukung anak dia yang kecil lagi, tengah menyusu lagi. Dia dah confused. Aku nak terjun tidak, terjun tidak, terjun tidak. Lalu bayi tu bercakap, wahai ibu, kau terjun je sebab di syurga bawah ni. Apa lagi nak tunggu? Nak lagi mana tak boleh dah. Kan? Hadap dia. Terjun je. Kan? Apa macam tu sekali. Ya. Sebab tu ujian dia berbeza. Cara kita di Malaysia lain, berbeza. Jadi kalau kita nak bandingkan diri kita dengan bumi Palestin, ujian keimanan mereka lagi hebat lah. Kan? Lagi hebat daripada apa yang kita hadapi sekarang. Sebab itu ujiannya berbeza. Apapun kita harungi, kita hadapi, kita redha. Firman Allah SWT lagi, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Artinya sesiapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tiada siapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya. Orang yang mana dia menyesatkan diri dia kekalkan diri dia dalam kesesatan. Maka dia kata apa? Biasanya orang macam ni, bila dia mari dia tak sembahyang punya orang, memang tak pernah nampak tangga masjid, pintu pagar masjid pun dia tak pernah nampak. Duduk buang masa buat benda-benda haram. Apa dia akan cakap? Kan? Aku ni kalau mati suruh neraka lah. Kan? Taklah aku pun tak tahu lah kan. Dah macam ni nasib aku, nak buat macam mana? Itu takdir yang boleh diubah. Orang jahil, dia boleh berubah takdir dia yang jahil, berubah jadi orang yang berilmu. Orang yang tak tahu ibadah, dia boleh berubah nasib dia jadi orang yang rajin beribadah. Ini bukan cerita ubah kepala letak kat lutut. Ini bukan cerita kaki letak atas kepala. Ini bukan cerita telinga letak kat perut. Itu memang dah tak boleh ubah. Itu takdir yang tak boleh diubah. Takdir yang boleh diubah ni perangai kita, sikap kita. Ini boleh diubah. Jadi kalau kau dah tahu dah, Allah Ta'ala dah bagi kesedaran. Bila terdetik di hati dia, orang macam aku ni masuk neraka lah. Semayang tidak, buat benda haram. Allah Ta'ala dah jentik sikit hati dia tu. Bagi dia nak ubah, bagi dia fikir. Kan? Makanya, kalau dia berfahaman seperti mana Qadariyah ni, kan? Macam mana kita dah macam ni, memang tak ke mana lah kita pun. Kan? Kalau neraka jugalah. Siapa cakap begitu? Dan adakah Allah Ta'ala nak begitu? Tak. Allah Ta'ala nak semua hamba dia masuk syurga. Sebab tu di ending nanti, kehidupan kita di akhirat, ialah semua orang-orang beriman, dia akan masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala nak semua hamba. Cumanya caranya ialah bila mana ada dosa, setel kaju dan neraka lah. Tetapi kalau orang yang macam ni tadi, dia bertaubat, sungguh-sungguh minta berubah, ditakdirkan dia mati ketika itu, insya-Allah syurga bagi dia. Sebab dia ada kesedaran macam tu kan, dia nak berubah. Ada detik di hati dia nak berubah. Tapi bila mana dia meletakkan pada takdir macam mana, aku dah ditakdirkan macam ni. Memang jadi tak semayang punya orang. Memang aku ditakdirkan memang macam ni, duk berjudi, minum arak semua ni. Siapa cakap itu boleh ubah? Ya, boleh ubah. Yang tak boleh ubah saya sebut tadi tu. Kan? Kepala letak kat lutut, telinga letak kat perut, ini memang tak boleh ubah. Ya, tak boleh ubah. Jadi selagi mana benda yang boleh ubah sikap kita, perangai kita, tingkatan ilmu kita, kita boleh ubah. So, buatlah benda yang kita boleh ubah. Bukan benda yang tak boleh ubah. Yang kita tak boleh ubah ni alam ni lah. Kan? Waktu siang tiba-tiba kita boleh ubah ini waktu malam pula tak ada. Itu kerja Allah SWT. Setakat diri kita, insya-Allah kita boleh ubah. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Jasiyah ayat yang ke-23, wa adallahu Allahu ala ilm, dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur dan ingkar. Orang tadi Allah Ta'ala dah jentik sikit hati tu berubah, dan dia kata aku ni tak ada lah, ambil neraka lah aku, dan dia kekal buat benda tu juga.
Dalam duk geluh-geluh tu buat juga. Tak ada teringat langsung nak mari tengok tangga masjid ni. Kan? Tak ada teringat langsung nak buat benda baik. Tak ada. Kan? Makanya orang macam ni, Allah Ta'ala tak apa, orang tak engkau lah. Aku dah jentik sikit hati bagi teringat, bagi fikir. Engkau pun tak nak, memang tak nak langsung. Tak nak usaha langsung. Tak naklah mencari kawan-kawan yang baik-baik sikit, boleh nasihat mari ke masjid. Tak nak langsung. Duk kekal dengan kawan-kawan macam tu lah, sekapal dengan dia. Maka orang tak, engkau kekal lah, nantak engkau lah. Ikut engkau je lah. Firmannya lagi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, dan tiadalah kamu mahu melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia nak berubah dengan cara dia. Apa dia cara dia? Mana tahu esok pokok mati, esok aku sempat taubat, jadinya selamatlah aku. Dia pula tentukan dia tarikh mati dia. Dia pula tahu bila tarikh mati dia. Tak apalah, sekarang ni aku biarlah macam ni dulu. Tak sembahyang, buat judi, main judi semua lah. Esok dekat nak mati, esok tak kan. Ada rezeki aku boleh taubat esok, selamatlah aku. Gitu pula. Kan? Sedangkan apa yang Allah Ta'ala nak, kau berubah ikut caranya Allah Ta'ala nak. Bukan dengan cara yang kau nak. Buat cara Allah Ta'ala nak. Dan firmannya lagi dalam surah Asy-Syams, ayat yang ke-8, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Ya, Allah Ta'ala bagi, ilhamkan pada orang itu untuk dia tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Bagaimana dia boleh tahu? Kalau di sekolah pun dah diberi pendidikan, dalam masyarakat kita pun dah diberi pendidikan, tahu dah pun, secara akal pun kita tahu. Berjudi ni benda yang salah, minum arak benda yang salah, berzina benda yang salah, dah tahu secara akal. Kan? Diberi ilham dia benda macam tu. Tapi dia tetap memilih untuk buat kejahatan juga. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala bagi dia dua jalan. Wa hadainahun najdain. Dalam surah Al-Balad sebut kan. Dan kami tunjuk pada ni ada dua jalan. Satu jalan yang mana jalan membawa ke syurga, satu lagi jalan yang membawa ke neraka. Jadi adakah Allah Ta'ala nak hamba dia masuk neraka? Tak. Allah Ta'ala duk turun begini ni, ambil yang ni, ashabul yamin ni. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kan? Siapakah ashabul yamin ni? Allah Ta'ala nak kita masuk ambil jalan belah kanan. Ambil jalan yang ke syurga. Tak. Jadi bila kita tak ambil jalan yang Allah Ta'ala suruh ambil, apa lagi pilihannya ada? Lawan dia lah. Ashabul shimal lah. Ambil jalan belah kiri. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak naklah ke kanan pun tidak, ke kiri. Tak ada, saya ambil jalan tengah-tengah lah. Jalan tengah-tengah jalan ke mana? Dia dua jalannya. Ke syurga atau ke neraka, itu je. Jadi kalau kita tak boleh jalan ke syurga, neraka lah. Dia bukan macam Mu'tazilah. Dia kata ada manzilah baina manzilatain. Orang yang mana jahat sangat pun tidak, baik sangat tidak, dia duduk tengah-tengah lah. Disebut tentang orang yang murtakib kabirah. Orang yang berdosa, buat dosa tapi dia beriman. Dia pergi mana? Ini jadi perbahasan dalam kalangan Mu'tazilah. Kan? Dia kata tak, orang ni nang botinang, koi botikoi. Kan? Ke kanan pun tidak, ke kiri pun tidak. Duduk tengah-tengah. Transit. Duduk di R&R. Kan? Tu dia faham dia. Dia punya cara fahaman dia lah tu. Ya. Terdapat banyak nas dalam hal tersebut. Sebuah hadis tentang pertanyaan Jibril AS telah diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Katanya, ya Rasulullah, mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal qadari khairihi wa syarrihi. Jibril tanya kepada Rasulullah ya, tentang rukun iman. Wahai Rasulullah, mal iman? Apakah itu iman? Baginda menjawab, ia adalah kamu beriman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kebangkitan selepas kematian, ataupun hari kiamat, hari perhitungan, kan? Macam-macam nama ada. Dan juga beriman dengan ketetapan yang baik dan buruk, qada dan qadar Allah. Ya. Dan Abdul Rahman bin Al-Mawali berkata, Ubaidullah bin Mawhab menceritakan kepada kami daripada Abu Bakrah bin Muhammad bin Amr bin Hazm, daripada Amrah, daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah SAW bersabda, Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun al-mukadzibu biqadari wal-zaidu fi kitabillah wal-mutasallitu bil-jabarut wal-mustahillu haram Allah wal-mustahillu min itrati ma haram Allah wa-tariku li sunnati. 6 golongan yang aku laknat dan Allah turut melaknat. Ini dalam riwayat Hakim sebut 6 perkara, 6 golongan yang Rasulullah laknat dia dan Allah pun laknat dia juga, dalam keadaan ucapan setiap Nabi dimakbulkan. Orang yang mendustakan qada, yang pertama golongannya orang yang mendustakan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendustakan qada dan qadar, menyalahkan takdir, kan? Semuanya tak betul. Makanya dia menyalahkan takdir. Kenapa nasib diri dia jadi begini, kenapa aku seorang je kena uji, orang ni semua tak kena, kan? Sedangkan Allah nak uji kesabaran dia. Ini golongan yang pertama. Yang keduanya adalah orang yang menambah, mengada-ngadakan dalam kitab Allah dan yakni Al-Quran, seperti mana golongan-golongan Yahudi Nasrani yang menambah-nambah dalam kitab mereka. Al-Quran hari ni tuan-tuan, dia memang tak ada ditambah-tambah pun tuan-tuan. Kekal, sebab inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Quran itu Allah Taala pelihara sampai hari kiamat. Tak ada masalah. Satu huruf pun takkan boleh ubah. Quran yang dijumpa di mana, Quran Osmani, Sayyidina Osman ketika dia dibunuh. Jadi rumah dia, Quran tu sekarang ni ada di mana? Di Uzbekistan. Disimpan dalam muzium. Quran yang asal, dikatakan Quran yang asal sebab nampak ada lagi darah dekat ayat Quran. Dia ada 6. Sayyidina Osman dia buat 6. Dia tulis, dia perintahkan buat 6 mushaf Quran. Yang ada satu lagi 5 tak tahu gimana lah. Kan? Quran mushaf asal ini disimpan oleh kerajaan Abbasiyah. Ketika kerajaan Abbasiyah tumbang, tentera Mongol menyerang, Mongol ambil mushaf ni bawa pergi tempat dia. Kemudian bila negara Rusia, ni betul-betulnya USSR, mereka minta balik pada Uzbekistan bawa jajahan Rusia. Minta Quran tu bawa balik. Bila Uzbek dah merdeka ke apa, Uzbek minta balik Quran tu, bagi balik dia orang balik. Ada kat sana. Ya, boleh tengok lah, kan? Jadi Quran tu ada. Satu huruf pun tak berubah. Cuma tak ada, dia tak ada baris titik je. Kan? Ayat-ayat Quran yang terdapat dalam mushaf itu dibandingkan dengan hari ni, yang rusak macam-macam, tak ada huruf tak berubah. Itu Quran. Tetapi apa yang diubah? Tafsiran Quran itu diubah mengikut selera masing-masing. Selera kelompok masing-masing. Dia petik ayat Quran itu, ayat tu tak berubah. Tapi cara dia menafsirkan ayat itu berubah mengikut kepentingan kelompok dia. Kan? Begitu juga dengan hadis Nabi. Dia syarahkan ikut kepentingan kelompok dia. Ya. Contoh macam Imam Mahdi pun cukup dah. Kita pasal Imam Mahdi, masing-masing bukan mengaku. Dan Syiah pun dalam kumpulan dia, nanti Ahlussunnah dalam kumpulan dia. Kan pasal masing-masing bukan mengaku. Pada kelompok mana Imam Mahdi ni akan keluar nanti. Kan? Jadi masing-masing mengaku. Kan? Tapi ayat Quran ini ditafsirkan ikut kepentingan kelompok. Ayat dia tak ubah, ayat yang sama juga. Kan? Ayat yang sama juga ini. Orang yang mengubah kitab Allah SWT, iaitu tafsirannya itu. Ya. Dan juga orang yang berusaha mendapatkan kekuasaan yang tidak layak baginya. Dia tak layak pun. Bila di mana diukur dari segi sudut kelayakan, keilmuan, dari sudut pengalaman, tak ada pun. Makanya dia dapat. Yang kemudian seterusnya, orang yang menghalalkan perbuatan di tanah haram Allah Subhanahu Wa Taala, larangan-larangan, terutamanya bila dana seorang itu berada dalam keadaan dia berihram. Benda yang tak patut dia buat, dia buat. Ketika berihram dilarang berburu, dia pergi buru. Dia tangkap burung pati tak, buat burung pun sodak ni, buat masak lemak cili api tak. Tak boleh tuan, bukan sekat haram tu. Undang-undang pun salah, tangkap burung pati dekat Madinah, di Mekah tu, yang suka. Kemudiannya orang yang mengharuskan sesuatu yang diharapkan Allah terhadap keturunanku. Daripada keturunan Nabi ni, dia mengharuskan sesuatu dia. Hari ni ramai yang mengaku dia ni jalur pada Nabi SAW tak?
Tapi cara hidup dia, ya Allah, tak sama langsung. Tu saya kata yang mari, yang kata mengaku cucu Nabi yang scammer tak. Ditakdirkan ketika. Kalau Rasulullah ada lagi ketika ini, memang makan pelempang dia tu. Udang tiap tolong kopekkan lah, pakai kereta mewah lah, duduk tempat. Kan? Ingatkan nak sampaikan ilmu boleh dapat manfaat, haram dapat benda dapat. Lalu balik sana, kumpulan ataupun badan yang menjaga jalur Rasulullah ni tebut, tak ada pun nama dia dalam tu. Habis orang Malaysia kena scam. Takatlah mari hantar lah, sampai airport, nangis-nangis lah, apa semua. Sedih nak berpisah kan. Waktu orang Malaysia memang macam tu pun. Dia tengok kalau mari dari luar tak. Sebiji macam orang putih tu. Lepas tu penjajah datang kan, orang kita jadi kagum. Mak Saleh ni. Kan, kagum dengan Mak Saleh sebab kulit cantik kan. Itu, dia tipu macam tu. Orang dah bagi tahu dah. Kita ni tuan-tuan, bukan disuruh taksub pada batal tubuh orang. Nabi pun cakap, la tatrudi kama atratan nasara yahud an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu terlebih-lebih nak membanggakan aku, mendewa-dewakan aku. Jangan, Rasulullah pun larang. Walakin quli Abdullah wa Rasulullah. Panggil aku dengan gelaran Abdullah dan juga utusan Allah. So larang. Betul tak anjurkan tu taksub pada batal tubuh. Mari orang yang mengaku dia pada jalur Rasulullah, dia pula scam. Memang kaya orang macam ni. Kalau di Indonesia lagi ramai, semua bukan mengaku. Pelik-pelik sampai dia punya kumpulan boleh padamkan api neraka. Kan? Kumpulan dia boleh mari dekat muka dan akhir kalau datang, dia punya tok guru dia boleh tolong jawabkan. Sampai macam tu hingga kan Nabi Muhammad pun belajar nahu dengan tok guru dia. Nabi Muhammad belajar nahu dengan tok guru dia. Ini terang-terangnya skema punya orang. Skema agama kan. Tapi nak buat macam mana ada orang jahil? Kan? Tu kata, mujur kita ni orang nak mengajar masjid surah pun kena ada tauliah. Kan? Tak mabuk kaban jadi. Semua orang boleh cakap agama tak? Dah mana datang. Kan? Benda pelik-pelik. Sebab tu Allah kata jangan. Batang tubuh, so tak taksub pada batang tubuh. Abu Bakar pun tegur Umar. Bila Rasulullah wafat, apa kata Sayyidina Umar? Siapa yang kata Muhammad dah wafat, aku akan bunuh dia, pancung dengan pedang ni. Hingga Abu Bakar tegur dia balik, Umar salah kau tu. Bila mana Abu Bakar bacakan ayat wa Muhammadun bukanlah Muhammad itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Rasulullah ni tak ada lagi nabi-nabi lain. Yang mereka pun telah pergi pun. Afa immata aw qutila in qalatu ala aqabikum. Adakah dengan sebab bila Rasulullah wafat, kau nak balik semula kepada ajaran asal kau? Nak balik semula kepada akidah kau yang lama? Tak. Umar, Sayyidina Bakar, dia tegur Sayyidina Umar, baru tersedar. Baru dia perasan, ada ayat ni dalam Quran, dia cerita awal dah. Yang Rasulullah akan wafat. Jangan taksub pada batang tubuh dia. Jadi, tak boleh taksub pada batang tubuh dia, baginda. So, kita nak taksub kat mana? Taksublah dengan sunnah Rasulullah SAW. Taksublah dengan ajaran perintah-perintah Allah ni. Buatlah sunnah Nabi. Buatlah masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kan? Solat sunat qabliyah ba'diyah. Taksub dengan benda-benda macam ni. Yang Rasulullah ajar. Bukan dengan batang tubuh Nabi. Ya? Rasulullah sebab, kenapa saya kata macam tu? Sebab Rasulullah larang. Kalau Nabi larang, takkan kita nak macam Nabi kot. Kalau Rasulullah kata, kau taksublah pada aku. Tak, Rasulullah nak kita tahu dah. Jangan. Sebab orang Nasara, mereka taksub dengan Nabi Isa AS, angkat sampai peringkat ketuhanan. Sampai begitu sekali. Itu dilarang. Ini yang Rasulullah dilaknat orang ni. Ya? Dan juga orang yang meninggalkan sunnahku. Ini juga golongan dilaknat oleh Rasulullah dan juga Allah Ta'ala. Orang yang tinggalkan sunnah Nabi. Sebab tu tak perlu kita anjurkan balik kepada sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut Al-Quran dan juga hadis. Aku orang kata, siapa kita pandai-pandai nak baca Quran hadis, kita berada ilmu, betul lah. Saya pun tak pandai. So nak ikut siapa? Dengan penjelasan ulama-ulama yang muktabar. Siapa ulama yang muktabar? Ulama-ulama yang mana mereka ini mengajarkan ilmu, mengarang kitab, dan kitab mereka ini bukan dipakai di negara kita saja. Satu dunia pakai kitab dia. Inilah ulama-ulama muktabar. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, kitab-kitab mereka satu dunia pakai. Ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ad-Dailami. Semua ni satu dunia pakai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Afrika, tuan-tuan pergi Amerika, tuan-tuan pergi mana, kalau ada Antartika, pergi cari kat masjid dia tengok. Ada tak ada kitab Sahih Bukhari ni? Semua pakai. Inilah umat Murtabat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum lah. Berapa banyak kitab dia pakai. Dan menjadi rujukan dunia pun. Ini yang kita pakai. So yang bawah-bawah ni, so yang so-called ulama ini, dia tetap kena rujuk pada ulama yang Murtabat. Nah, dia tetap kena rujuk. Jadi bila percakapan dia itu nak menyampaikan sesuatu isu, dia kena petik kata-kata imam-imam besar ni. Dalam bidang hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Dalam bidang tafsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kan? Dalam bidang hadis, kalau Fathul Bari itu disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi syarahkan kitab itu. Ya, dalam bidang tafsir, Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang bawah Al-Sunnah wal Jamaah ni banyak je tuan-tuan. So kalau seseorang dia nak cakap tentang agama, dia kena rujuk ulama-ulama yang muktabar. Tapi bila dia sebut tentang ulama-ulama yang murtabak, sahabat ulama murtabak ni, Tok Guru saya cakap macam ni. Saya belajar dulu tuan-tuan, kami dulu belajar macam ni. Dia bagi sebut tradisi dia sebut dia Tok Guru yang buat. Bukan pasal ulama murtabak buat. Kan? Ni tuan-tuan Tok Guru saya ajar macam ni. Dia sobat macam ni. Sebab tu ada kumpulan yang mana mereka ini tak solat jemaah. Sebab apa? Sebab Tok Guru dia ajar macam tu. Ya, tak sembahyang Jumaat. 30 tahun tak sembahyang. Ya. Kenapa? Sebab dia buat tamsilan gini. Dia kata tuan-tuan, sembahyang Jumaat ni kalau kita sakit, aksiden patah tangan, patah kaki, ya, cedera kan, wajib tak solat Jumaat? Tak wajib. Sakit tengah patah-patah anak sembahyang, tak wajib. Sembahyang tu sembahyang di rumah lah. Tapi sembahyang Jumaat tak wajib. So, sama lah macam kita. Kita sakit apa? Kita sakit hati kita. Sebab hati kita ni ada sifat mazmumah, ada sifat hasad, ada sifat dengki, iri hati. Oh, dia buat tafsir lah macam tu. Kalau macam tu tuan-tuan, kita semua tak payah bagi Jumaat lah. Sebab semua ada masalah hati ni. Paling kurang hasad memang ada dah. Tak tengok orang lebih kan. Iri hati memang ada dah. Ini tamsilan sesat yang dibuat ni. Dan ni diikuti orang. Dia keluar isu ni, saya tanya anak murid dia. Kan? Dia tanya orang yang taksub dengan yang so-called ni lah. Betul ke apa? Tok Guru buat macam ni? Dia tu tu. Sebab dia Tok Guru tu bagi tulis sendiri. Memang dia tak sembahyang Jumaat. Allah. Kan? Jadi itu kata. Ditamsirkan hukum fiqah yang untuk fizikal kita ni diletakkan lebih dalam tasawuf. Tak sama. Digunakan tamsilan itu. Kan? Bahaya. Dia dah sesat ni. Dan mereka macam tu dia buat tuan-tuan. Ya tuan, kita pun dekat ni dulu. Semoga kita janganlah termasuk orang macam ni tuan. Mentafsirkan agama, dah lah tafsir agama tu salah. Cara berletak hukum pun salah. Tak ada kaitan langsung tazkiyatun nafs, jiwa dalaman dengan penyakit fizikal. Tapi dia umpamakan macam penyakit fizikal. Tu ada sesat barat tu. Fadallu wa adallu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sini. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan sambung lagi perbahasan tentang orang yang mendustakan qadar ini. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا اللهم اجعل جمع هذا جعل مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.